اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 9. Muka surat 9, baris yang ke-14 daripada atas. Muka surat 9, baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka mengambil ia hamba pada memutuskan, yakni pada menyelesaikan, melepaskan diri. Ini aqabah, ini bonggok, iaitu aqabah qawadih. Memutus ni ataupun menyelesaikan, ini aqabatul qawadih, memutus dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Memutus dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah. Zahirnya kita yang memutuskan, tapi kesemua yang berlaku adalah datang daripada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa izin Allah kita tidak akan dapat memutuskan, menyelesaikan aqabah qawadih. Memutus ni dengan, ini bahagian kita, bersungguh-sungguh. Dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ni kita lah. Kita bersungguh-sungguh. Hak dengan izin Allah tu hakiki dia lah. Semua yang berlaku adalah dengan izin Allah. Tanpa izin Allah tidak akan berlaku. Kemudian bahagian ikhtiar usaha kitanya dengan bersungguh-sungguh dan memeliharakan dan jaga. Dengan memeliharakan dan jaga, jaga akan aqabah hak qawadih ni. Memelihara daripada aqabah qawadih, jaga akan aqabah qawadih. Kita kena bersungguh-sungguh pelihara kita daripada aqabah qawadih ni. Pelihara daripada riya dan ujub lah. Sebab qawadih ni perkara yang mencedera, yang membinasakan pahala amal kebajikan kita, iaitu riya dan ujub. Jadi kita mesti memutuskan dengan bersungguh-sungguh dan memelihara dan jaga daripada aqabah qawadih, yakni daripada riya dan ujub, dengan keelokan pelihara Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ismah, dengan keelokan ismah daripada Allah, keelokan peliharaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ni Tuhan
yang bersifat dengan jabbar, amat mengerasi. Yang bersifat dengan jabbar, yang amat mengerasi. Dan kuah akan dia, akan hamba. Yang mengerasi, yang kuah akan dia, yang mana tu? Kuah ni kekuatan. Dalam hak Arab tak ada tu. Dia hak Arab ada ismatul jabbar, kemudian wa ta'yidih, mengerasi, mengkuat akan dia, akan hamba, dengan keelokan pelihara Allah, dengan keelokan pelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mana ni? Tuhan yang bersifat dengan jabbar dan kuah akan dia, kekuatan akan dia, akan hamba. Maka mengambil ia, mengambil ni memulai ia. Maka mengambil ia makna memulai ia hamba, pada memutuskan ini aqabah, pada menyelesaikan, melepaskan diri daripada ini aqabah, aqabatul qawadih, yang mencederakan, yang membinasakan amal ibadah hamba, iaitu riya dan ujub. Iaitu riya dan ujub. Riya dan ujub itulah yang membinasakan, akan amal kebajikan. Memutus ni dengan izin Allah, itu hakiki dia. Memutus ni dengan bersungguh-sungguh. Kita kena bersungguh-sungguh, mujahadah, pelihara diri daripada riya dan ujub, dan memeliharakan dan jaga akan aqabah ini. Pelihara jaga ni dengan ikhlas dan juga zikrul minnah. Kena sentiasa ingat kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita tu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah hak kelebihan diri yang ada, kelebihan yang ada pada diri kita tu, hak zahirnya ikhtiar usaha. Sebab dalam kitab Penuh Bagi Hati, nikmat yang ada pada diri ni ada yang bukan pilihan kita dan ada yang pilihan kita. Walaupun pilihan kita, tapi kesemua tu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama telah pula kelebihan diri yang ada pada kita tu yang bukan datang daripada ikhtiar kita, bukan datang daripada pilihan kita, yang bukan datang dari pilihan kita. Mana contoh dalam kitab Pernah Bagi Hatinya, comel, suara sedap, cerdik, itu contohnya. Itu semua kelebihan yang ada pada diri. Dahlah comel dengan tak comel jauh tu. Kesama je. Mana kalau comel ni daripada budak tu lain dah. Orang pandang, oh comel budak ni. Comel budak ni. Orang ni pegang, orang ni pegang, orang ni. Mana daripada budak lagi. Takkan sama dengan dok comel. Cuma dok comel tahu dok kata je lah. Oh dok comel budak ni tak ada orang kata lah. Tapi maknanya nampak dah situnya kelebihan terserlah. Kelebihan terserlah. Kalau jenis orang-orang hak duniawi tu, situ boleh cari duit dah situ tu. Mak ayah tu orang dikenali dah, artis ke apa ke, anak tu boleh jadi sumber ni boleh dapat macam-macam lah, iklan ke apa ke, wallahu alam lah. Makna comel tu comel. Suara sedap. Lah suara sedap. Mana apabila suara sedap menyanyi, macam-macam benda dia boleh dapat. Kelebihan diri. Cerdik pula. Cerdik. Itu kelebihan diri tu.
Itu langsung tidak ada kaitan dengan ikhtiar kita. Bukan kita yang memilih untuk cantik, bukan kita yang memilih untuk suara sedap. Itu semua kelebihan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni renyang ni. Sebab apa? Sebab memang langsung tidak berkait dengan ikhtiar kita. Hak berat kita ni, hak kelebihan pada diri yang datang dari pilihan kita. Berilmu, beramal. Berilmu, beramal. Itu pilihan kita. Kita belajar lah, berilmulah kitanya. Kita pun mujahadah, kita sungguh wa amal, pilihan kita. Jadi kelebihan ilmu dan amal, hak tu memang pilihan kita. Hak tu lagilah nak kena jaga. Tapi hak bukan pilihan pun, ujuk molek-molek ada. Tapi yang sikit hak tu. Hak tu hak jauh sangat. Dengan rupa comel, dengan suara sedap, dengan cerdik. Hak tu pun tak boleh pelihara daripada ujuk. Hak langsung tak ada kaitan dengan pilihan kita. Nak cerita hak ni, hak pilihan kita. Berilmu, beramal memang pilihan kita. Daripada pilihan kita belajar, kita dapat ilmu. Daripada pilihan kita mujahadah untuk beramal, kita rajin dalam buat amal. Itu memang pilihan kita. Berilmu memang satu kelebihan. Rajin buat amal itu memang satu kelebihan pada diri kita. Akan menimbulkan ujub kalau kita tidak memelihara, tak jaga molek. Jadi untuk melepasi hak riak ujub terdahulu, untuk melepasi riak dengan ikhlas, untuk melepasi ujub, membilang besar, membilang lebih akan kelebihan ada pada diri dengan menyebut akan nikmat, dengan sentiasa mengingati nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita membilang lebih. Setakat rasa tu, itu terkadang khawatir sahaja. Rasa-rasa ni kita tak boleh nak buang tu. Itu bukan ikhtiari pilihan kita. Ni ikhtiari pilihan kita. Kita bilang lebih, kita bilang besar, kita bilang tinggi kelebihan yang ada pada diri kita. Tapi bukan setakat tu ujuk, serta lupa kelebihan yang ada pada diri adalah nikmat daripada Allah. Itu baru panggil ujuk. Serta lupa, serta tidak takut Allah Ta'ala tarik bila-bila masa kelebihan yang ada pada diri. Itu cukup tiga tu baru dia panggil ujuk. Kalau semata-mata membilang besar, membilang lebih, kelebihan daripada diri, ujuk dah, tak betul gitu. Sebab tu dalam kitab Minhaj ini, macam mana kita nak melepasi, kita nak melepasi daripada ujub dengan menyebut, dengan mengingati akan nikmat Allah. Maknanya kita bilang besar, bilang lebih kelebihan yang ada pada diri kita, serta kita sentiasa ingat itu semua nikmat daripada Allah. Allah boleh tarik bila-bila masa. Itu tidak mengingat ujub. Bukan kita sentiasa mengingati kelebihan diri yang ada pada diri kita tu ada kurniaan daripada Allah, dia panggil syukur pula situnya. Ini kena ingat sikit ni, kadang-kadang dihuraikan ujub dengan hanya semata-mata membilang besar, membilang lebih kelebihan yang ada pada diri, ujub. Ini macam mana kita tidak bilang lebih ilmu dan amal? Kerana kita bilang lebih, bilang besar, itulah kita bersungguh-sungguh belajar. Kerana kita bilang lebih, bilang besar lah amal tu, kita mujahadah untuk beramal. Semata-mata bilang besar, bilang lebih ilmu dan amal pada diri ujub dah, salah gitu. Serta lupa ianya nikmat Allah. Sebab tu kita Minhaj untuk memutuskan ujub dengan
ingat akan nikmat daripada Allah. Bukan nak menghilangkan bilang besar, bukan nak menghilangkan bilang lebih, kelebihan yang ada pada diri, bukan. Tapi sampai masa Allah yang hilangkan hak rasa lebih di diri itu, itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ikhtiari, bukan pilihan kita yang menjadi kewajipan kepada kita. Akhirnya Allah Taala licingkan di basirah kita, hilang di basirah kita akan kelebihan diri, hilang di basirah kita akan pilihan diri, tadbir diri, usaha diri. Itu maqam fana, maqam aulia. Allah yang hilangkan, bukan kita yang hilangkan. Kena hilangkan rasa lebih diri. Siapa yang hilangkan? Kita yang kena hilangkan. Kita tak ada apa-apa, kita nak hilangkan macam mana? Yang hilangkan adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul macam mana ni? Kita bilang lebih, bilang besar kelebihan daripada diri ni, tak ada salah. Sebab ilmu memang lebih, amal memang lebih. Kalau hak bukan ikhtiari tadi tu, comel memang lebih. Ke macam mana? Kalau Tuhan jadikan kita comel, tak bilang lebih? Memang bilang lebih. Suara sedap, memang bilang lebih. Cerdik, memang bilang lebih. Kita belajar sekali lalu je, kita belajar sekali lalu je, mana memang kita bilang lebih, bilang besar kecerdikan tu. Nak menghilangkan rasa lebih itu, nak hilangkan macam mana? Untuk melepasi ujub bukan dengan hilangkan rasa lebih diri, dengan sentiasa ingat kelebihan yang ada pada diri, terutama yang bukan ikhtiari tadi ni, comel, suara sedap, ni cerdik, itu langsung bukan pilihan kita. Maka kena ingat itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan boleh tarik bila-bila masa waktunya. Hak tu hak bukan pilihan kita. Hak pilihan kita yang kita nak kena jaga sangat. Bukan kita nak hilangkan rasa lebih ilmu yang ada pada diri, bukan kita nak hilangkan rasa lebih dengan taufik hidayah yang Allah kurniakan kepada kita, rajin buat amal contohnya. Tapi kita kena ingat, rajin buat amal kita tu, mari masjid sentiasa tu, itu semua dah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata semata-mata membilang besar, membilang lebih, kelebihan pada diri itu ujub, bukan. Lepas tu mula timbul, kena hilangkan rasa lebih diri. Ini nak macam mana lah? Macam mana nak hilangkan rasa lebih diri? Kena hilangkan pilihan diri, tadbir, susun atur kita tu lah. Kan pilihan dan tadbir kita kan pada belajar, pilihan dan tadbir kita kan pada beramal. Itu ada pilihan dan tadbir kita, kena hilangkan. Hilangkan macam mana? Ini semua pemahaman-pemahaman yang salah. Yang pertama, dia baca kitab-kitab tasawuf haqiqah, itu bicara maqam aulia, bicara maqam fana, maqam baqa, wahdatul af'al, itu bicara maqam kurniaan Allah. Tapi dia belajar dengan guru yang tidak mursyid, bukan guru yang sebenar, serta dia jahil bab akidah. Yang mana bab akidahnya kita wajib berpegang. Kita yang memilih, kita yang melakukan. Kita ahli sunnah wal jamaah kan. Dan dijahil apakah makna ujub tu sendiri. Hak fadha'in tasawuf pula dijahil. Ni akhirnya kena hilangkan rasa lebih diri, hilangkan pilihan diri, hilangkan tadbir diri. Ini ada dalam banyak pengajaran. Selagi merasai kelebihan diri, pilihan diri, masih lagi mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, habis ceritalah. Tapi dalam kitab hakikah bicara syirik. Tapi itu bukan syirik syariah, itu syirik maqam. Itu bicara hakikah. Kita bicara syariah kitanya syirik besar, kafir. Sama ada syirik besar tu hak jali, hak terang, penyembah berhala. Syirik besar yang khafi, yang tersembunyi. Mana? Pegangan-pegangan yang kafir. Orangnya orang Islam, anda kena jaga. Syirik besar tu kafir. Tapi orang kafir ni ada zahir. Zahir tu penyembah berhala tu selesai lah waktunya.
Syirik besar yang khafi. Orang Islam tapi berpegang akidah yang kafir. Atau kena ngaji dalam kitab tauhid. Mana akidah yang kafir? Orangnya orang Islam tapi tidak beriman, kafir di sisi Allah. Atau kena ngajilah pula bahagian Islam, iman dan ihsan. Kemudian yang kita nak kena pelihara syirik syariahnya, syirik kecil, iaitu riya. Itu syirik kecil. Itu yang nak kena jaga. Adapun syirik asrar, bicara buat sir. Ni sir, lapisan dalam hati. Kita bicara buat qalbun, itu hati luar. Qalbun, fuadun, lubun, sarabun, sirrun. Itu syirik sir tu lah. Itu bicara syirik maqam. Dia pergi pada, letak pada syirik syariah. Tu habis cerita tu. Merasakan pilihan diri, syirik kepada Allah. Sehingga kan satu peringkat, dia pun syirik lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tukar ceramah. Saya pun masih lagi syirik kepada Allah. Yang kita pergi ajak dia ceramah apa tu, bapak syirik itu. So dia balik ustaz syirik lagi. Saya pun syirik lagi. Jangan mari minggu depan kita tambah ustaz syirik. Dia mengaku dia syirik. Sebab apa? Sebab dia gantung kepada asbab. Gantung pada asbab. Contoh ni contoh. Orang yang sakit, orang yang ada asma, dia sentiasa bawa tu. Bawa ni yelah orang lelah tu kan. Macam mana kalau terlupa bawa? Macam mana kalau terlupa bawa? Ni hak berat-berat lah ni. Macam mana hak terlupa bawa? Susah hati. Bererti gantung kepada itulah. Hak bubuh di hidung tu lah. Syirik kepada Allah. Gitu syirik dah. Dia lah syirik dia kata. Balik lah kata. Tuan-tuan ngajar lah orang syirik. Tak ada syirik di situ. Tak ada syirik di situnya. Gantung kepada asbab. Memang gantung kepada asbab. Turun rumah. Nak mari ke masjid ni. Dah gantung ke kereta. Cuba kalau kereta dah hidup. Kalau kereta dah hidup mana? Mana? Tak hari lah kitanya. Makna apa tu? Gantung pada asbab. Gantung pada kereta, boleh mari masjid contohnya. Kalau bawa kereta pula, tengok lah lampu merah minyak nak habis. Ni tengok di pialang kau dia ada kan berapa kilometer lagi ada stesen minyak. Siap jauh ni mampu tengok jalan. Makna apa? Gantung pada minyak. Walau hakikinya kereta ke minyak ke tak bekat. Bergerak kita sampai ke masjid ni Allah yang gerakkan. Bergeraknya kereta Allah yang gerakkan. Bukan minyak petrol tu yang bekas. Tak, kita mari masjid ni kan. Siapa yang gerakkan kita? Kereta yang gerakkan kita? Tak. Bergerak kereta Allah yang gerakkan. Bukan tekan minyak di kaki tu bergerakkan kereta Allah. Bila kereta bergerak, kita bergerak ke dalam kereta? Bergeraklah. Kalau kereta bergerak, kita tidak bergerak, kita boleh tengok cerita kartun tu. Cerita kartun, kereta gerak orang dalam, terbang duduk belakang. Tak bergerak maknanya. Itu cerita kartun. Bila kereta bergerak, kita bergerak. Tapi kita bergerak af'alullah, perbuatan Allah, bukan turut kereta yang digerakkan oleh Allah, bukan. Kalau berpegang, kita bergerak tu bukan Allah yang gerakkan, pegangan tu terpesong. Tapi kita bergantung tak pada asbab. Memang kita bergantung pada asbab. Tak ada salah tu. Manakala orang ada penyakit, begitulah. Orang yang sakit, darah tinggi, kecil manis, terputus je obat. Lupa nak beli. Banyak hari dah ni. Macam nak hati. Apa? Kelang kabut lah. Kalau sehari tu, sehari pun susah hati dah. Kalau jenis kritikal, kalau jenis berat-berat tu, sehari pun putus obat, susah hati dah. Kalau beberapa hari, panggil apa tu? Gantung pada asbab. Syirik, tak ada syiriknya di situ. Mudah-mudah akhirnya diri sendiri pun syirik. Ni orang panggil tak faham ilmu syariah, ilmu pegangan. Dia campur dengan pembicaraan syirik pada maqam. Bicara bab maqam ni, bicara bab kedudukan syirik, murtad. Lupa kepada Allah sesaat, murtad. Itu bukan murtad agama.
Murtad agama ni terbalik daripada Islam kepada kafir. Wa'azabillah. Dia panggil murtad maqam. Mana dia maqam awliya, maqam tinggi. Dia lupa kepada Allah sesaat, dia pun murtad maqam, jatuh maqam. Bertaubah kembali, naik maqam. Tapi ini maqam awliya. Itu maqam awliya. Sebab di maqam awliya ni tidak sama, dia ada beza. Dia ada satu maqam, satu kedudukan. Lupa kepada Allah sesaat, murtad, jatuh maqam. Tapi masih lagi maqam awliya. Bertaubah, naik kembali. Itu bicara maqam. Tapi kalau guru yang salah, murtad agama, lupa kepada Allah, kafir. Ni hak Nabi kata akhir zaman, Islam pagi kafir petang, Islam petang kafir pagi. Dia ambil situ. Maka timbullah ajaran tengok lembu. Ingat ada Allah yang menggerakkan lembu. Tak ingat, murtad, kafir diajar. Saya pernah ni diajar dengan ilmu yang karuk seumpama ni. Lepas tu saya boleh cerita. Susah hatilah kitanya. Tengok lembu, memang lembu lah. Dah gerak geri, lembu lah. Dah Allah yang gerak geri kan. Ingat ada Allah, tak ingat, kafir. Susah hatilah kita nak ingat Allah macam mana. Tengok lembu, nampak Allah? Tak nampak lembu lah. Bergerak diam lembu lah yang buat. Lupa Allah yang gerak diamkan lembu. Murtad, kafir. Ibu kafir lalu dah. Masa saya pergi belajar tu, guru saya pesan dah, jangan belajar situ. Akidah dia salah. Akidah salah. Tapi masa tu saya duduk pondok 2-3 tahun dah. Kita nilai ramai orang ngaji dengan dia takkan salah pula. Kita gudeki. Ni kadang-kadang timbul tomahan gitu. Dia kata salah pegangan. Memang salah lah pegangan tu. Dalam kitab Hakikah sebut murtad maqam, bukan murtad agama. Itu bukan bicara bab syariah. Dalam kitab Hikam Syaram Taqu Pulau Mani sebut murtad, tapi bukan murtad agama, bukan murtad syariah. Murtad maqam itu cerita bab maqam awliya. Kelas pertama saya pergi dengan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Bakar Baru. Dibaca kitab Hikam, dibaca kitab Ad-Durrun Nafi. Kelas yang pertama Teguh Hurabak murtad maqam. Kelas yang pertama tu alhamdulillah selesai, baru faham. Salah kau belajar di Terengganu tu. Murtad api orang ni. Sebab lupa akan Allah. Lupa Allah yang gerak diamkan. Memanglah. Bukan kata lembu gerak diam kita lupa Allah. Kita ni gerak diam kita ni. Kita lupa Allah. Macam tadilah kita bergerak naik kereta. Kita lupa Allah yang gerakkan kita. Kereta yang gerakkan kita. Kita melangkah, kita yang gerakkan kaki kita. Tapi hakikinya semua tu af'alullah, perbuatan Allah. Ini kena, dia ajaran terpesong seumpama dia ada ni, dia melarat. Orang ni pulak bawa, orang ni pulak bawa ni, wah tu banyak dalam pengajaran tu. Dia tak boleh nak beza antara bicara bab syariah dengan bicara bab hakikah maqam, bicara bab maqam. Rasa lebih diri, rasa lebih kelebihan daripada diri, tak ada salah tu. Itu bukan ujub. Tapi kalau bicara bab maqam, bukan bicara bab ujub. Rasa lebih diri itu syirik dah. Sebab apa diri kita? Pilihan, perbuatan. Tak ada qada belaka. Af'alullah belaka. Tu bukan masalah bicara bab ujub dah mereka. Ujub bicara bab syariah. Mereka bicara nak sucikan hati daripada aghyar, selain daripada Allah. Mana selain daripada Allah? Pilihan kita tu selain daripada Allah. Tadbir kita tu selain daripada Allah. Gerak diam usaha kita tu selain daripada Allah. Nak hilang waktu aghyar dia panggil, selain daripada Allah di hati. Nak hilang waktu Allah yang fanakan, bukan kita yang buat. Allah yang lenyapkan di basirah, aghyar dan akdar dia panggil. Itu bicara bab hakikah. Allah yang lenyapkan, Allah yang fanakan. Dan bagian kitanya, kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Dan kita rasa
kelebihan yang ada pada diri, tapi kita tak lupa itulah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk melepaskan daripada ujub. Masa dia datangkan, kena ingat akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memutuskan daripada riak dengan keikhlasan. Kemudian bicara bab riak, bicara bab ikhlas ni, itu kena perici lah pulaknya. Riak, ikhlas. Bicara bab ikhlas pula ada maqam, ada kedudukan yang berbeza. Kemudian ikhlas dan riak ni dia berlawanan. Bukan kata pada satu amalan tu apabila ikhlas suci daripada riak, bila riak langsung tidak ada ikhlas. Bahkan dalam satu amalan lillah juga, tapi campur dengan duniawi. Kerana Allah, tapi dalam hati tu campur dengan duniawi. Ni dipanggil ikhlas bercampur dengan riak dalam satu-satu amal kebajikan. Di riak ni beramal bukan kerana Allah, kerana dunia. Kerana dunia, beramal kerana dunia. Ni kita bicara berkaitan syariah lah. Dia kalau bicara bab maqam, bukan hak duniawi, hak ukhrawi pun dah ikhlas dah. Hak ukhrawi, hak akhirat. Kenapa wa amal? Kerana nak syurga. Syurga tu dia panggil aghyar, selain daripada Allah. Sebab syurga tu adalah makhluk Allah. Sekarang ni kamu nak Allah ke nak makhluk Allah? Nak syurga, tu bukan nak Allah, itu nak makhluk orang panggil. Kita semayang, dalam niat semayang tu kan, lillahi ta'ala, kerana Allah ke kerana syurga Allah? Saja aku semayang fardu subuh 2 rakaat makmum kerana syurga Allah, gitu. Kerana Allah, kerana Allah nah. Dah syurga tu makhluk Allah. Pada ni. Tu dia kena bicara panjang pula tu. Itu dia panggil nafsu ukhrawi, dia panggil. Nafsu keinginan tapi akhirat. Syariat tak salah. Tapi bicara bab maqam kedudukan, terhijab hati dengan Allah. Terdinding kita dengan Allah sebab kita hanya nampak makhluk Allah. Tapi tak ada salah. Macam nak hilang hijab tu dinding, Allah yang hilangkan. Ini bicara terhijab, terdinding. Kita bicara syariah. Terhijab, terdinding kita daripada redha Allah dengan kemaksiatan yang kita lakukan, dengan kederhakaan yang kita lakukan. Banyak dosa kita, maka kita terhijab, terdinding daripada redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita bicara bab syariah. Ni terdinding dengan Allah, terdinding dalam bab maqam kedudukan, terdinding daripada maqam awliya. Tak ada apa-apa pun situnya. Ni terhijab dengan ilmu, terhijab dengan amal. Terhijab apa tu? Terhijab dengan sampai maqam awliya. Sebab apa? Sebab di diri ada ilmu, ada amal, dirasa diri. Itu terhijab dengan ilmu, dengan amal. Akulah yang semayang, akulah yang puasa, yang baca Quran, yang berzikir. Terhijab lah. Bila hilang dinding kita dengan Allah, bila Allah fanakan, itu maqam awliya. Yang kita nak bicara syariahnya, kita terhijab daripada redha Allah kerana kemaksiatan yang kita lakukan zahir dan batin. Itu bicara syariah. Kalau bicara bab syariah tak ada salah. Nafsu ukhrawi tak ada salah, tapi dia panggil nafsu jugalah. Nak syurga, dan syurga ada bidadari, dan syurga ada makan sedap, dan syurga jadi hak tu semua makhluk belaka tu. Tu kena bicaralah pulaknya. Kena faham bab syariah dahulu. Bab riak, bab ujub, kena faham bab syariah. Jangan dia lompat hak bab maqam tu. Dia ngaji hak kitab-kitab hakikah, syariat pun tak lepas. Hak beratnya pegangan pun tak lepas. Akhirnya terundur pada akidah Jabariyah. Itu terpesong tu. Jadi antara ikhlas dengan riak tu dia campur. Dia kerana selain Allah, dunia ni luah.
Kerana duit, kerana pangkat, kerana kedudukan, kerana kemuliaan. Kita nampaknya yang menyebabkan keikhlasan kita kurang adalah hanya kita nampak kerana duit. Kan banyak kerana duit kan. Mengajar, jadi imam, jadi Bilal. Ni kerja-kerja agama belaka. Jadi mufti ke, jadi qadi ke, itu tugas-tugas agama belaka tu. Itu semua tugas agama. Tapi di situ ada duit. Gaji ke, allowance ke, sagwati tak kira apa nama pun. Di situ ada duit. Duit ni lah yang menyebabkan keikhlasan kita jadi kurang. Bukan duit sahaja, banyak lagi perkara yang lebih daripada duit yang menghilangkan keikhlasan. Kemuliaan, kemegahan, ketinggian di pandangan masyarakat, itu lebih besar ujian daripada duit lagi. Ada ni orang sanggup habis duit untuk dapat kemegahan, kemuliaan, ketinggian. Makna antara kemegahan, ketinggian, kemuliaan pada pandangan manusia ni lebih besar daripada duit lagi. Pada ni orang sanggup habis duit untuk kejar kemegahan, kemuliaan, ketinggian. Apabila Allah Ta'ala angkat kedudukan kita, kita berjuang kerana Allah, tapi Allah Ta'ala angkat. Pada ni Allah Ta'ala angkat, itu ujian belaka tu. Mana terkehadapan. Kalau program kau duduk depan, duduk atas petah, ni. Ini apa panggil apa ni? Kemegahan, ketinggian, kemuliaan ni. Kita megah, bukan satu kemegahan, bukan satu ketinggian, satu kelebihan. Duduk atas petah, ke sama yang duduk bawah ni. Duduk atas petah ni, kipas dia istimewa, aircon pun ada, kursi pula sedap. Kita duduk bawah ni, kursi plastik tu je. Kursi plastik tu je. Kalau duduk atas, kursi molek-molek, sedap duduk. Lepas tu kipas ni, kita duduk bawah tu, Allah panahnya lah. Mana apa tu? Itu semua kemegahan, ketinggian, kemuliaan. Patah hati macam mana? Berjuang nak waktu ke? Dah, lillahi ta'ala. Tapi Tuhan uji dengan kemegahan seumpama tu, itu lebih besar daripada ujian duit lagi. Lebih besar daripada ujian duit lagi. Orang boleh tolak duit, tapi jatuh kemegahan, kedudukan, ketinggian, boleh berlaku macam-macam. Tak ada dah duit, orang kekal istiqamah. Tapi kalau tak ada dah kemegahan, tak ada dah kedudukan, kemuliaan, mana duduk belakang dah, orang tak peduli dah. Hak ni boleh cabut ni. Pandai ni. Jadi tak istiqamah dalam perjuangan. Tapi kerana perjuangan, bukan kata duit dapat, habis duit tak apa. Habis duit tak apa. Kerana perjuangan agama, habis duit tak apa. Hidup ala kadar pun tak apa. Tapi kalau terlucut kedudukan, kemegahan, ketinggian, ni. Pada ni. Yang asalnya lillahi ta'ala. Tapi bila Tuhan angkat. Pada ni. Ini semua adalah Tuhan yang angkat. Tuhan angkat ni adalah kemuliaan dan ujian yang besar. Jangan kita faham yang menyebabkan keikhlasan kita kurang hanya semata-mata duit, bukan. Hanya semata-mata gaji, hanya semata-mata allowance agak hati, bukan. Ada orang yang guna semua tu, wa imma gaji, wa imma allowance, semua digunakan untuk agama. Hidup biasa-biasa sahaja. Mana boleh, tak ada duit tak apa. Tapi kalau tak ada kemegahan, Tuhan uji dengan terlucut kedudukan, macam mana? Besar ujian tu, duduk depan tu, kita duduk bawah ni relax je, tak ada apa. Kita tolong. Kita duduk belakang tabir, kita tolong lillahi ta'ala. Tapi bila kita tu, mana Tuhan serlahkan kelebihan yang ada pada diri kita, orang tak akan biarkan kita duduk bawah gitu. Orang akan tolak kita ke hadapan, sebab kita ada kelebihan yang Tuhan beri pada kita. Allah Ta'ala
Orang akan tolak ke hadapan. Tu ujian yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni bab ikhlas, bab riya. Akhirnya ikhlas bertambah kurang, yang lebihnya adalah kerana dunia selain dia Allah. Ni nak kena jaga. Waktu macam mana kalau satu-satu kebajikan kita tidak solid, tidak 100% ikhlas, campur dengan riya, tu ulama bicara panjang lah. Bicara panjang hak berkait yang campur seumpama tu. Walaupun ada pandangan ikhlas kena solid 100%. Campur je kerana lain dah Allah, tak ada dah pahala. Begitu. Tapi pandangan yang muktamad, pandangan Imam Ghazali, dia kira kepada kerana Allah dengan kerana selain dah Allah tu mana banyak. Dia panggil ba'is, yang mendorong kepada amal tu kerana Allah. Kerana Allah. Campur kerana dunia. Mana banyak. Di situ. Itu pandangan Imam Ghazali. Itu pandangan yang muktamad. Dia ada bicara dalam kitab Faridatul Fara'id. Saya mengajar waktu duha tu. Dia ada bicara dalam kitab Faridatul Fara'id, hak berkaitan dengan ikhlas kerana Allah, tetapi dia sudah menyengutui, campur dengan kerana dunia. Mana ikhlasnya tidak 100% ada dibicara dalam kitab Faridatul Fara'id. Dalam kitab Penambah Hati tak ada. Dalam kitab Ihdatus Salikin ada. Dalam kitab Ihdatus Salikin pada bicara sifat riak, didatangkan bicara berkaitan dengan riak, tapi bukan riak sepenuhnya kerana Allah, tapi bercampur dengan riak. Dia bicara dalam kitab Hidayatus Salikin. Dalam kitab Penambah Hati, yang dalam kitab Faridatul Fara'id, kitab Tauhid. Jadi kitab Faridatul Fara'id didatangkan tanda orang yang beragama. Yang pertama, i'tiqad. Tapi i'tiqad tak ada agama walaupun rajin sembahyang puasa pun. Itu tanda orang beragama. Dia datangkan 4 tanda. Salah satunya benar qasad, beribadah semata-mata, menunaikan ibadah dengan ikhlas. Tu tanda orang beragama yang sebenar. Lepas tu dia ada huraian. Menunaikan ibadah dengan ikhlas. Lepas tu dia ada pula sekutu, campur dengan kerana selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan 3 pandangan. Satu pandangan Izzuddin Ibn Abdus Salam menyatakan bahawa kalau ada sedikit saja di hati bukan kerana Allah, maka tiada pahala baginya sekali-kali, kosong lalu dah. Tapi pandangan muktamad adalah pandangan Imam Ghazali. Dikira maka dapat baginya pahala dengan kadar keikhlasan. Kalau ikhlas tu 90%, 10% tu kerana dunia, boleh pahala 90%. Kerana Allah tu 80%, kerana selain Allah tu 20%, boleh pahala 80%. Dia gitu. Itu pandangan yang muktamad, pandangan Imam Ghazali rahimahullah. Tapi capu-capu ni dia akan terus naik lah. Ni hak mujahadah kitanya bicara bab syariah. Pada ni kita bertambah ilmu, bertambah ujian, bertambah amal, bertambah ujian. Kita dahulu orang yang tak peduli agama, sekarang kita rajin buat amal, maka akan bertambah ujian. Orang pandang mulia, orang pandang baik, ni ujian mereka lah. Ada ni orang puji kita, orang angkat kita, orang kehadapankan kita. Mari majlis surau pula orang berdepan kita, sebab kita ni orang yang ada kepandaian kita. Pada ni ni kalau nak jaga hati molek ni dia buat perangai semula. Masa duduk kerja dulu dia bagi dia belakang dah lah. Mari duduk majlis surau ni duduk belakang tawaduk je mula-mula. Tapi dah dia orang yang ada kepandaian. Padahal orang masjid pun nak guna kepandaian dia. Untuk atur tadbir masjid, orang pun tolak ke hadapan. Boleh kedudukan semula, tak ada dah tawaduk dianya. Balik asal, masa dia kerja dijabat dulu. Ikut kehendak dia, ikut pandangan dia je. Boleh kedudukan dah dianya. Pada ni. Mula-mula tu senyap hidup belakang, betul lah, ikhlas lillahi ta'ala.
Tapi bila orang tolak ke hadapan, mulalah. Hak tu kita cerita hak duduk belakang senyap tu dia lillahi ta'ala. Ada hak duduk belakang senyap tu nak lakon baik je. Hak tu dia dengan Allah Ta'ala lah. Ni kita cerita ni betul lillahi ta'ala, tak nak lakon-lakon. Tak ada lakon-lakon. Tolak ke hadapan, reboh lalu. Ada orang dia buat senyap tu, orang berlakon juga. Orang yang kasih kepada kemegahan, kasih pada kedudukan, di mana-mana pun tak mau duduk belakang orang. Ni orang sombong ni. Ni kita bicara hak betul-betul ikhlas. Tak mau mikir dah, tak mau dah. Banyak dah. Dulu banyak dah salah. Dengan Allah Ta'ala banyak salah, dengan anak Adam banyak salah. Sekarang ni duduk masjid nak fokus pada amal diri sahaja. Mula-mulanya. Tapi takkan orang biarkan dia ada kelebihan dia. Gunakan kelebihan untuk agama Allah. Jadi orang pun tonjol ke hadapan. Ini ujian besar lah. Lepas kata duit tu ujian, tapi kemegahan, ketinggian, kedudukan lebih besar lagi ujian kita. Itu semua ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bak ikhlas, bak riak, bak ujub, bak ingat akan nikmat ni, orang ni kena sentiasa. Tapi yang paling besar pembicaraan adalah ikhlas dan riak. Itu paling besar. Ikhlas, riak. Ikhlas, riak. Ni yang paling besar. Lepas tu kita kena faham molek apa dia makna ikhlas. Kemudian ikhlas ni sini ada kedudukan dia. Bicara bab riak, macam mana kita nak ni nak melepasi daripada sifat riak. Dan kita tak pernah berhenti dah kita satu-satu. Pada ni. Barulah pergi pada bicara bab ujub, bicara bab takabur, bicara bab hasad. Di antara bicara dan bicara sifat-sifat kecelaan, antara yang ditekan adalah riak. Dia tekan ialah riak. Riak lah yang paling besar ujian. Ujub, kita sentiasa ingat nikmat daripada Allah, tak ada ujub. Hasad, nak hasad apa lagi? Kita nak cerita di hati, Tuhan tarik nikmat orang. Nikmat ada pada kita pun kita tak pandang dah. Kita bila-bila masa je tinggal dunia ni. Nikmat dia orang kita nak dengki lagi, nak hasad lagi. Tak mikir dah. Hak ada di kita pun tak mikir dah. Pada ni. Tu bab hasad. Mudah kita nak mujahadah lawan hasad. Bicara bab takabur. Kita nak takabur ke mana, kita sentiasa insaf diri. Ilmu kita kurang, amal kita kurang, kita banyak dosa, kita banyak cuai dalam menunaikan tanggungjawab kita dengan Allah, tanggungjawab kita dengan keluarga kita. Tapi yang paling besar ujian adalah riak. Atau paling besar ujian ada ni. Kita tambuh dah segala-gala. Dunia tu tambuh dah, tapi Tuhan tetap uji kita dengan dunia. Ya tadi dah, tak memikir dah hak kedudukan. Tapi dah kita berkemahiran, orang angkat kita, letak kita di kedudukan yang sepatutnya bagi kita untuk ambil kelebihan dari diri kita tu untuk manfaat umum. Lepas tu macam mana kita jaga lillahi ta'ala, bukan kerana nak kemegahan, kemuliaan, kedudukan, ketinggian. Tapi ujian tu sentiasa sebab kita hidup atas dunia negeri ujian. Dunia ni negeri ujian. Yang mengurangkan riak bukan hanya semata orang pandang, kadang-kadang duit sahaja. Duit tu lah, gaji, allowance, sagu hati, tu semua tu. Samalah tu, itu semua perkara dunia yang boleh mengurangkan riak, ikhlas di hati. Tapi bicara boleh lah, ikhlas macam mana, riak macam mana. Maka kita kena bersungguh-sungguh, kena pelihara diri kita. Itu semua dengan keelokan peliharaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita memutuskan tu dengan izin Allah. Tu pada hakiki, hak zahirnya dengan bersungguh-sungguh. Kita yang bersungguh-sungguh, kita yang pelihara, kita yang jaga. Tapi Imam Ghazali mulai dengan izin Allah. Allah tidak izinkan, kita tak akan dapat memelihara diri kita daripada riak dan ujub.
dapat melihara daripada riak dan ujub, itu semua adalah datang daripada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena fahamlah izin Allah biiznillah, dengan izin Allah, ai biqadaillah wa qadari, itu dengan izin Allah, dengan qada qadar. Bukan dengan izin Allah. Allah mengizinkan, Allah membenarkan, Allah membiarkan, Allah tidak menghalang. Itu bukan ahli sunnah. Kita kena faham pula situ. Waktu kena ngaji molek bab pegangan. Sebab kita kalau cakap dengan izin, kita tak buat. Anak kita buat sesuatu dengan keizinan kita sebagai bapa. Kita izin. Tapi kita buat ke tak? Kita tak buat. Anak kita yang buat. Tapi dengan izin kita. Kalau kita halang, dia tak ada buat. Dia tak berani nak buat. Tapi dia buat tu, kita izinkan. Tapi kita buat tak? Kita tak buat. Dengan izin Allah. Apa makna izin Allah? Allah yang buat. Qada-qadar nah. Jangan dengan izin Allah. Allah membenarkan, Allah membiarkan, Allah tidak menghalang, Allah tidak menyekat. Tu tak ada rukun iman kenang dah kitanya. Bersungguh-sungguh itu ikhtiar kita. Diri bersungguh-sungguh tu qada dan qadar. Kita memelihara, kita jaga, kita memelihara jaga riak, daripada riak dan ujub. Kita pelihara jaga. Itulah qada dan qadar. Itu makna dengan izin Allah. Tu balik tu akidah tu. Orang sekarang ni penceramah agama dengan izin Allah. Allah tidak menghalang, Allah tidak menyekat. Tapi bukan Allah yang buat. Di situ dah qada-qadar duk mana? Baru kenang. Dengan izin Allah, mana Allah tak sekat. Allah biarkan, Allah benarkan berlaku perkara tu. Dan Allah biar, Allah benar, Allah buat ke? Allah tak buat. Ayah letak mana izin Allah seumpama tu. Tu tak ada di pegangan, di umbi tak ada tu. Menjaga molek. Tapi memang kita cakap gitu. Dengan izin kita tak akan, bukan kita yang buat. Kan nak pergi ke mana-mana kan kena dapat keizinan daripada ibu bapa. Ibu bapa pun saingnya macam nak pergi ke mana-mana budak-budak sekolah tu kan. Mesti dapat keizinan. Kita pun izin, kita pun saing. Kita yang mengizin ni kita buat ke tak? Kita tak buat. Anak kita yang buat, anak kita yang pergi. Itu dengan izin kalau zahir kita. Dengan izin Allah kena faham molek bi qadaillah wa qadarih. Bi iradatillah wa qudrati. Qada-qadar nah. Tapi zahirnya kita yang bersungguh-sungguh mujahadah untuk pelihara diri kita daripada riak dan ujub. Bersungguh-sungguh kita itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi disandarkan kita yang memilih dan kita yang bermujahadah, ikhtiar usaha sebab kita ahli sunnah. Tapi diri ikhtiar usaha kita adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan izin Allah tu pada hakiki dia, dengan bersungguh-sungguh kitanya pula, itu adalah hak ikhtiar usaha zahir. Tapi hakiki kesemuanya datang daripada izin Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala selesailah ia daripada sekarang ini, hasillah baginya ibadah seperti yang barang tuntut dengan sebenarnya, dan sejahteralah ia ibadah daripada tiap-tiap kebinasaan. Sejahtera selamat ibadah daripada riak dan ujub. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.